أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وأصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, marilah sama-sama kita manfaatkan waktu pagi ini untuk sama-sama kita saling mengingat di antara satu sama lain, dan kita juga mengambil i'tibar, mengambil ilmu daripada syariat ataupun agama kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang Muslim yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini tajuk yang saya bawa ialah berkait dengan infak ataupun zakat dan infak fi sabilillah. Sebab kita tahu bahawa Ramadan Al-Mubarak adalah merupakan bulan zakat dan juga bulan infak. Cuma sebelum daripada itu, zakat ini adalah merupakan suatu hak yang diambil daripada harta kekayaan tertentu dengan jumlah yang ditetapkan oleh syarak pada waktu yang tertentu. Dan hukum zakat ini adalah merupakan wajib, dan ia sebahagian daripada rukun Islam yang 5. Ini berdasarkan kepada apa yang difirmankan oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat 43. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dirikanlah olehmu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Maknanya mendirikan salat dan juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu makna zakat. Maknanya zakat ini salah satu daripada rukun Islam, dan dia adalah suatu hak yang ditetapkan oleh Islam, yang mana diambil daripada harta kekayaan tertentu. Maksudnya ialah harta yang cukup jumlahnya, yang cukup nisabnya, kemudian cukup haulnya, iaitu setahun. Zakat dia tidak keluar tiap-tiap bulan, dia keluar tiap-tiap tahun, setahun sekali. Ataupun zakat fitrah sebagai contoh. Zakat fitrah ialah pada bulan Ramadan. Bila mari bulan Ramadan, sebelum menjelang pagi Syawal, maka kita mesti menunaikan apa yang disebut sebagai zakat fitrah. Adapun lain-lain lagi ialah zakat tanaman, zakat ternakan, zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas perak dan sebagainya, zakat simpanan. Jadi itu antara contoh-contoh bentuk-bentuk zakat yang mesti ditunaikan. Baik, zakat-zakat yang tadi itu ialah zakat yang
diberikan ketetapan haknya oleh Islam untuk diambil daripada harta kekayaan. Artinya, kalau dia berniaga tapi berniaga dia pendapatan yang hasil daripada perniagaan ataupun ternakannya, tanamannya tak sampai pada nisab yang ditetapkan. Nisab ni saya pun tak pasti berapa kadarnya. Dia bergantung kepada pengumuman ataupun pengisytiharan semasa oleh pihak kerajaan, pihak berkuasa agama pada kerajaan negeri masing-masing. Sebab dia urusan agama ni di bawah kerajaan negeri, dan kerajaan negeri ada authority untuk menetapkan kadar nisab zakat itu. Itu kita boleh cek lah. Jadi kita nak bayar zakat, kita boleh cek pada Jabatan Agama ataupun Pusat Zakat Negeri berapa kadar nisab zakat untuk zakat-zakat kita lah, zakat ternakan ke zakat tanaman ke, dan jumlah ambilan zakat itu pada kadar 2.5% zakat yang diambil. Tapi nak tentu berapa nisbah kekayaan nisab zakat yang harta yang perlu kita bayar zakat, itu kena rujuk. Kemudian dia mesti cukup haul, maknanya cukup setahun, bukan tiap-tiap bulan kita keluarkan zakat. Adapun zakat fitrah pun zakat fitrah ni dia akan ditetapkan juga oleh pihak kerajaan negeri, berapa nisbah kadar zakat fitrah yang perlu dibayar. Ada negeri mungkin RM6 lebih, ada negeri mungkin RM7 lebih, begitu. Dan kalau kita ikut fiqh Syafi'i pun, pembayaran zakat fitrah tu bukan saja diumumkan oleh pihak berkuasa agama, tetapi mesti dibayar berdasarkan kepada nilai makanan asasi kita. Kalau kita makan beras mahal, maka mahal sikit bayaran zakat kita berbanding dengan orang yang makan beras hancur, beras murah dan sebagainya. Itu contoh. Baik, kita bukan nak bincang tentang fiqh zakat tu. Fiqh zakat tu kita boleh bincang lain kali. Kita boleh buka dalam bab fiqh berkenaan dengan fiqh zakat. Baik, apa yang saya nak sebutnya ialah perlu kita bayar zakat. Perlu kita bayar zakat. Jangan kita jangan kita lengah, jangan kita alpa. Apabila menjelang saja Ramadan bagi zakat fitrah ataupun harta-harta kita yang kita ada, jika cukup haul dan nisab, kita mesti bayar zakat. Sebab kegagalan kita membayar zakat artinya kegagalan kita menunaikan rukun Islam. Dan apabila kita gagal menunaikan rukun Islam, maka sudah tentulah ia adalah suatu yang sangat dimurkai oleh Allah, dan satu daripada dosa besar ialah kita mengabaikan rukun Islam. Malah kalau kita menganggap rukun Islam itu tak wajib ke atas diri kita, tidak menjadi rukun ke atas diri kita untuk kita tunai, maka menyebabkan batal akidah, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana menafikan kewajipan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzubillah. Itu kena hati-hati. Jadi oleh kerana itu zakat adalah suatu yang mesti dibayar. Kemudian bayar itu dia ada asnaf dia. Dia ada asnaf. Asnaf dia ada 8 asnaf. Sama ada dia berlaku macam-macam perbahasan. Sama ada kena direct wajib bayar kepada pihak pusat zakat ataupun direct pada asnaf. Direct pada asnaf. Baik, dari segi pentadbiran kerajaan negeri, memang dia tetapkan bahawa zakat itu mesti dibayar kepada pihak pengurusan kutipan zakat kerajaan negeri untuk diagihkan dan dibahagikan, kerana mungkin kerajaan negeri ini dia ada data dia ada big data untuk dia mengumpulkan semua penerima-penerima zakat dalam satu negeri, asnaf-asnaf tersebut. Jadi dia kutip zakat daripada semua, dia kumpul, kemudian diagihkan kepada pihak-pihak yang berkenaan ataupun pihak yang layak untuk menerima asnaf. Itu satu. Itu dari segi pentadbiran dan pengurusan pihak berkuasa agama. Tetapi timbul satu soalan, apakah sah kita bayar zakat direct kepada asnaf? Umpamanya di sebelah rumah kita ada orang fakir miskin, contoh, ataupun sanak saudara kita ke, kaum kerabat kita ke, yang tidak di bawah tanggungan kita, tetapi dia dilihat miskin dan perlu kepada bantuan keuangan umpamanya, ataupun masuk dalam kategori asnaf lah, fakir miskin, maka kita boleh tak bayar zakat direct kepada mereka? Jawabnya boleh, dan hukum dia sah. Hukum dia sah, maknanya begitu. Itu dari segi fiqh. Baik.
Yang kedua, infak. Tadi zakat, yang kedua infak. Infak ini adalah merupakan satu tanggungan perbelanjaan. Perbelanjaan. Tanggungjawab perbelanjaan. Infak adalah merupakan tanggungjawab perbelanjaan atas rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Sebab rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada kita ni, kita tak boleh simpan beku begitu saja. Dia akan bercanggah dengan fitrah ataupun nature kehidupan kita manusia, yang mana ada setengah ulama dia mengkategorikan orang-orang Islam yang membekukan duit umat Islam ini adalah haram hukum dia. Sebab duit tu mesti dibelanja. Dia mesti dibelanjakan supaya berlaku sekel ataupun berlaku dia panggil pusingan aliran wang tunai, itu mesti berlaku. Sebab itulah cara untuk kita menghidupkan dan menambah suburkan pertumbuhan ekonomi umat Islam. Jadi tak boleh. Simpan tu simpanlah, tapi simpan dalam arti kata dia adalah untuk dibelanjakan. Kita umpama kita menabung. Menabung untuk satu tahap kita nak belanja. Bukan simpan orang panggil beku dalam keadaan tanpa ada manfaat. Digunakan begitu, tak boleh. Jadi simpan dalam bentuk kita bajet ataupun kita berjimat dengan perolehan harta kita, itu tidak mengapa. Baik. Jadi infak ni adalah satu tanggungjawab perbelanjaan atas rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibelanjakan kepada mereka yang memerlukan, ataupun dibelanjakan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, di bawah tanggungjawab kita. Dan itu sebenarnya menjadi bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan membekukan harta orang beriman, melainkan dia kena belanja. Dan infak ni ada dua jenis. Infak ada dua jenis. Satu infak sunat dan satu lagi infak wajib. Infak sunat ni biasa kita panggil sedekah. Sedekah, tabarruk. Tabarruk maknanya sumbangan-sumbangan. Itu adalah dia panggil infak sunat. Perbelanjaan sunat hukum dia. Kita bagi sedekah, kita bagi derma. Ada orang guna perkataan sedekah, ada guna perkataan derma, ada guna perkataan sumbangan. Itu semua adalah bentuk perbelanjaan dalam bentuk tabarruk kita ataupun sumbangan-sumbangan kita kepada orang-orang yang memerlukan. Itu hukum dia adalah sunat. Sama ada nak guna untuk bantu fakir miskin, nak guna untuk pembinaan masjid surau, untuk membantu orang-orang yang memerlukan lah. Umpamanya dalam musim kita menghadapi PKP hari ni, Perintah Kawalan Pergerakan, kita akan dapat temui ramai orang yang terjejas dengan PKP. Apa boleh buat? Sebab berlakunya wabak yang menular, dan kerajaan telah mengambil satu langkah yang sangat berhati-hati dan bijak untuk menentukan tempoh PKP ini supaya kita boleh memutuskan rantaian ataupun rangkaian COVID-19 ini. Jadi oleh kerana itu banyaklah sektor ekonomi tak berfungsi. Kedai-kedai tak dibuka, kemudian orang nak bekerja pun tak boleh. Akhirnya mereka mengalami tekanan keuangan. Mereka mengalami kekangan keuangan. Jadi sebahagian mereka memang kita perlu bantu. Walaupun hukum dia sunat, tetapi dia menjadi wajib jama'i, ijtima'i. Dia panggil wajib kewajipan bagi sebuah kemasyarakatan. Maknanya kita saling bantu-membantu untuk memberikan imbangan kepada orang-orang yang memerlukan ini. Supaya wujud takaful di kalangan kita umat Islam. Terutama juga kepada frontliners. Frontliners ini mereka bekerja, tetapi tentu saja kerja mereka tu lebih orang panggil lebih hak daripada kadar allowance ataupun gaji yang ada pada mereka. Umpamanya mungkin mereka terpaksa bekerja lebih waktu. Gaji yang mereka terima sepatutnya daripada pagi bekerja sampai pukul 4.30 contoh, ataupun hari Isnin sampai hari Jumaat. Tetapi mungkin frontliners ini bertugas hampir setiap hari, termasuk Sabtu Ahad. Dan juga mungkin mereka on call, ataupun mungkin mereka ini tak kira waktu sampai pukul 8 malam, 10 malam barangkali. Kekurangan tenaga untuk tukar shift apa semua sekali menyebabkan mereka dikerah sedemikian rupa. Jadi, dan masa mereka nak belanja, masa mereka nak cari dana tambahan untuk keluarga mereka, tak boleh. Sedangkan mereka juga ada ahli keluarga yang perlu ditanggung. Jadi frontliners ini perlu dibantu.
perlu dibantu, sama ada bantu dari sudut pendapatan ataupun bantu dari sudut keperluan semasa mereka. Umpamanya waktu mereka bertugas, mereka perlukan makan minum, jadi nak tinggal waktu tempat bertugas ini agak sukar, jadi kita hantar makan makanan umpamanya. Jadi biasanya ada pihak, sama ada NGO ataupun individu-individu yang menganjurkan kebajikan ini. Maka kita sebagai seorang umat Islam perlu support ataupun perlu membiayai sebahagian harta yang kita miliki untuk mereka yang memerlukan. Itu dia panggil infak sunat, sedekah. Umpamanya tim duafa sejahtera yang menjadi penganjur kepada live kuliah subuh kita pada pagi ini. Mereka juga banyak membuat kerja-kerja amal kebajikan untuk membantu mereka yang memerlukan. Duafa sejahtera ni bahasa mudahnya ialah untuk memberi kesejahteraan kepada para duafa, orang-orang yang tidak berupaya. Mungkin mereka ada kategori-kategori lah yang ditentukan untuk sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan umat Islam yang saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi siapa yang nak menguruskan? Mungkin kalau individu nak cari siapa yang perlu, kita tak tahu. Kita mungkin nampak dalam skop daerah kita, cawangan kita, kawasan kita, area kita. Tetapi sebenarnya di sana, mungkin di belakang rumah kita je pun, cuma dia masuk area lain. Ataupun mungkin kampung sebelah, ataupun mungkin dalam negeri kita. Jadi kita tak tahu keperluan dan tahap mereka memerlukan. Mungkin kampung kita okey, semua baik. Semua orang ada duit. Ataupun semua tidak ada yang memerlukan. Maka kita ada lebihan harta ataupun kita perlu berkorban atas harta yang kita miliki sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena belanja. Sebab dalam Al-Quran pun sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara tanda orang beriman ialah sebahagian daripada harta yang kami rezekikan itu mereka belanjakan. Jangan dapat rezeki conquer seorang-seorang, tidak. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka itu, kata Allah, ada hak untuk orang yang meminta dan untuk orang yang tidak memiliki apa-apa. Di sana ada orang yang meminta, artinya dia memerlukan sumbangan. Dia datang jumpa kita ke, ataupun dia datang jumpa NGO ke, dia datang jumpa pihak tertentu, dia nak sumbangan. Jadi NGO ataupun pihak-pihak tertentu, individu tertentu terpaksa cari dana. Terpaksa cari dana, buat program, buat aktiviti, buat apa sajalah pengumuman, promosi dan sebagainya untuk dapatkan dana. Jadi kita perlu beri ataupun perlu mengisi dana tersebut untuk harta itu diagih kepada pihak yang memerlukan. Itu yang pertama. Kemudian di sana ada orang yang tidak memiliki apa-apa, walaupun dia tak meminta, walaupun dia tak mohon. Dia meminta ni maknanya selain daripada peminta sedekah daripada rumah ke rumah, tu satu hal lah. Yang minta secara terhormat, yang buat permohonan dengan cara baik, umpam pun antara mereka yang perlu diberikan bantuan ataupun sumbangan. Baik. Yang kedua tadi saya sebut ialah al-mahrum. Mahrum ni orang yang tak memiliki apa-apa. Kita tahu dia tak ada kerja musim ini ataupun mungkin sepanjang tahun. Ada orang terjejas masa musim PKP saja. Macam kita. Musim PKP kita rasa terjejas. Tetapi ada orang tak kira PKP tak PKP, sepanjang masa mereka hidup dalam keadaan kekurangan. Jadi mereka ni memang perlu disenaraikan sebagai orang yang layak kita berikan infak ataupun sumbangan, sedekah dan sebagainya lah. Baik, kita pun tahulah pahala sangat besar lah sedekah ni, terutama di bulan Ramadan Al-Mubarak. Tentu saja Allah lipat gandakan sumbangannya kepada atau pahalanya kepada orang yang mengorbankan hartanya. Baik, itu maksud infak, membelanjakan harta. Yang kedua tadi yang pertama saya sebut infak tu ada dua bahagian. Satu infak sunat. Infak sunat yang kita panggil sedekah, sumbangan, derma dan sebagainya. Di sana ada infak wajib. Infak wajib. Baik, infak wajib tu namanya zakat. Infak wajib namanya zakat, ataupun infak wajib tu juga ialah terhadap orang yang berada di bawah tanggungan kita. Umpamanya anak isteri kita, itu wajib. Bagi seorang suami ke atas isterinya, bagi seorang ayah ke atas anak-anaknya, itu adalah tanggungan yang wajib. Ataupun ibu bapanya, jika sekiranya ibu bapanya uzur umpamanya kan, jadi tanggungjawab sebagai seorang anak, terutama anak lelaki, jadi mesti memberi infak perbelanjaannya kepada mereka. Jadi ini adalah wajib, hukum dia adalah wajib. Bukan sunat bagi duit pada anak, bukan sunat bagi duit pada isteri, bukan sunat bagi duit pada ibu bapa yang memerlukan. Maknanya umpamanya ibu bapa yang uzur lah. Jadi bukan sunat. Hukum dia adalah
wajib. Maksud saya di sana ada ibu bapa yang kaya raya mungkin. Dia ada anak ramai, anak dia pun ada duit kaya, tapi ibu bapa pun ada kekayaan sendiri, maka dia bukan berada di bawah tanggungan dan anak pun tak tanggung dia. Nak molek, kadang-kadang ibu bapa ni pun walaupun dah tua, dia masih lagi tanggung anak dia walaupun anak dah bekerja. Ada juga begitu. Mungkin kerana kelebihan rezeki yang Allah beri kepada ibu bapa dia. Baik, yang tak berada di bawah hak tanggungan, maka tidak menjadi wajib untuk diberikan infak. Tetapi kalau berada di bawah tanggungan seperti ibu bapa yang dah uzur, dah tak boleh bekerja, tak ada duit, dan tentu sajalah anak kena ambil alih untuk menanggung ibu bapa dia. Sebab dia ibu bapa, tanggungjawab besar. Malah kalau ibu bapa tak ada hilang upaya, tidak ada tidak orang panggil memerlukan pun, anak tetap disarankan supaya berbakti kepada ibu bapa dalam bentuk ketaatan. Satu hal, ketaatan itu memang wajib lah. Ketaatan kepada ibu bapa wajib, menjaga hati orang tua wajib, berkhidmat pada orang tua wajib, memberi harta. Memberi harta ni masuk dalam kategori berkhidmat, mentaati dan sebagainya, jika sekiranya itu menjadi keperluan. Tapi kalau ibu bapa dia dah kaya raya umpamanya, mungkin ibu bapa tak perlukan harta benda, tetapi dia perlukan anak memberikan kasih sayang, memberikan penghormatan, memberikan hak hubungan dia sebagai anak kepada orang tua, jaga orang tua walaupun dia mungkin sihat, tapi ketaatan anak pada orang tua tak tercabut, wajib hukum dia. Begitu. Cuma saya sebut tadi pada nisbah infak. Wajib ke tidak nak bagi duit berapa? Apakah wajib bagi 100 sebulan, 500 sebulan pada ibu bapa? Itu bergantung kepada kategori ibu bapa tersebut. Kalau ibu bapa tak memerlukan, maka tidaklah wajib kita beri 500 sebulan. Tetapi dari sudut ketaatan kita, penghormatan kita, penjagaan ibu bapa kita, itu tetap wajib walaupun dia sihat, walaupun dia tidak miskin, walaupun dia tidak tua dan sebagainya. Baik, itu bab lain lah. Bab dari segi hubungan anak dengan orang tua. Apa yang saya nak sebut ialah, kalau sekiranya ibu bapa itu berada di bawah tanggungan kita, kemudian isteri kita, anak kita memang berada di bawah tanggungan kita, maka infak itu adalah infak wajib. Itu perbezaan dia. Selain daripada zakat. Zakat juga masuk dalam kategori infak yang diwajibkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Anfal ayat yang kedua sehingga ayat yang keempat, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Baik, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Sebut nama Allah rasa gemetar hati. Kenapa? Kerana takut pada Allah, gerun kepada Allah. Itu tanda orang beriman. Kalau kita sebut nama Allah, dia buat lembu kenyang, dia buat dia buat tak reti, tak peduli pun. Tak peduli pun agama Allah, tak peduli pun apa saranan daripada perintah Allah. Itu orang yang tidak beriman. Orang beriman sebut nama Allah, dia gerun, dia rasa terpanggil untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bergentar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah, baca ayat Quran, maka bertambah iman dia. Bertambah iman dia. Iman dia makin meningkat, iman dia makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila membaca Al-Quranil Karim. Terutama kan bulan Ramadan ni kita selalu bertadarus, kita selalu baca Quran untuk khatam Al-Quran, mengambil kelebihan berkat Allah dalam bulan Ramadan. Maka itu pun satu daripada aktiviti yang boleh menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia baca Quran, dia akan bertambah iman. Kalau baca Quran tu baca lebih kurang gitu je, tak rasa apa, malah ada dia langgar perintah Allah. Dia baca ayat Quran tu perintah Allah. Bagaimana orang beriman kena buat begini, orang beriman kena buat begini, orang beriman kena buat begini. Banyak pantang larang dan juga peraturan-peraturan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Tapi dia baca, dalam masa yang sama dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun ketaatannya kepada Allah. Maka itu adalah
orang yang tidak mempunyai iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang ada iman yang sempurna ialah apabila dia baca ayat Quran, iman dia dan bertambah, makin kuat pegangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman ini dia bertawakal kepada Tuhan mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ada ikhtiar. Ikhtiar juga dituntut dan diarahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar untuk cari rezeki kita kena ikhtiar, untuk lawan penyakit kita kena ikhtiar, untuk hadapi wabak kita kena ikhtiar, untuk jaga keselamatan kita kena ikhtiar. Apa saja kena ikhtiar. Sebab ikhtiar ni adalah suatu yang menjadi fitrah dan menjadi syariat dalam Islam untuk kita lakukan. Dia tak boleh hanya bergantung kepada Allah. Nak cari rezeki, harap rezeki bergolek, mari tak bekerja. Itu salah. Bercanggah dengan syariat. Bercanggah pun dengan syariat. Sebab itu syariat diajar kita, فَإِذَا قُدِّيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dalam surah Al-Jumu'ah yang kita selalu baca. Allah kata, apabila kamu dah selesai menunaikan salat, فَإِذَا قُدِّيَتِ الصَّلَةِ, dah selesai salat, artinya dah selesai dah pengabdian diri kita kepada Allah, dah selesai ketaatan kita pada Allah, tawakal kita pada Allah, selesai dah penyerahan kepada Allah, ta'abud kita pada Allah, maka fantashiru fil ard, maka bertaburlah kamu di atas muka bumi, wa bataghu min fadlillah, untuk mencari kurniaan lebih anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Kita kena cari. Maknanya tak boleh duduk di rumah, tak boleh semayang saja, wirid zikir semayang, wirid zikir dengan harap buka sejadah, lipat sejadah ada duit 1,000. Tak boleh. Itu bukan cara Islam. Kalau lipat sejadah ada sungguh 1,000 pun tak menafikan hak untuk kita bekerja. Tak menafikan hak untuk kita bekerja. Sebab bekerja mencari rezeki itu adalah merupakan satu fitrah dan juga satu tanggungjawab syar'i yang perlu kita lakukan. Sebab Nabi sendiri pun bekerja. Banyaklah hadis Nabi sebut antara orang yang dikasihi oleh Allah dan juga oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang hidup di atas kaki sendiri. Maknanya orang yang mandiri, orang yang berdikari, maksudnya orang yang hidup di atas kaki dia sendiri. Dengan maksud dia tak bergantung harap kepada orang. Maknanya dia bekerja. Itu satu contoh. Bagaimana ikhtiar tu perlu dilakukan. Kemudian lepas ikhtiar kita tawakal pada Allah. Dapat banyak mana rezeki, hasil kita ikhtiar itu urusan Allah. Kita berikhtiar cari rezeki, dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sikit, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, terima apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Kita berikhtiar untuk lawan penyakit, umpamanya hari ni ada wabak menular COVID-19, ataupun kita mungkin tak sihat, kita kena berjuang mencari rawatan, mencari obatnya, mencari rawatannya, mencarilah segala-gala untuk dia mencari kesihatan pun satu perjuangan yang perlu kita lakukan. Itu ikhtiar. Kemudian hasilnya kita tawakal pada Allah. Kenapa? Kerana Allah uji kita atas segala sakit pening kita, segala demam kita, segala perit jerih kita, apa saja penyakit yang kita hadapi, ataupun hari ini COVID-19 menular, melumpuhkan ekonomi, melumpuhkan sosial kita dan sebagainya. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Baik, jadi kita kena redha, kita kena bertawakal pada Allah di atas usaha kita buat, kita minta Allah bebaskan kita daripada penyakit ni. Jangan lupa untuk berikhtiar dan jangan juga lupa untuk berdoa. Kalau ikhtiar saja bergantung kepada kekuatan saintifik kita, langsung tak berdoa kepada Allah, langsung tak bertawakal kepada Allah pun tak boleh. Sebab yang memberikan penyakit Allah, yang menyembuhkan penyakit Allah. Allah huwa syafi, Allah yang menyembuhkan. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan buruk sangka, jangan orang panggil berlepas harap, maknanya daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah suka hamba dia banyak berdoa kepada dia. Ujian tu datang sementara untuk kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan nanti Allah Taala kurniakan kebaikan kepada kita semua, lepas daripada wabak yang menular dan juga lepas daripada segala penyakit yang menimpa diri kita. Semua ni adalah datang daripada Allah. Jadi kita kena bertawakal. Sifat orang beriman, dia bertawakal. Dia ikhtiar dan dia bertawakal.
Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu dah nekat, dah bekerja kuat, dah berikhtiar habis daya, fatawakkal 'ala Allah, maka kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah biasanya lah itu menjadi hak Allah. Jangan kita dah serah pada Allah, kalau Allah tak bagi, tiba-tiba kita buruk sangka pada Allah. Ingat, Allah Tuhan kita, bukan hamba kita untuk kita perintah dia bagi sesuatu pada kita. Tidak, Allah Tuhan kita. Jadi Allah yang tabir kita, bukan kita tabir Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Jadi oleh kerana itu kita mohon kepada Allah dengan penuh pengharapan, dan insya-Allah Allah tidak akan mensia-siakan hambanya, insya-Allah. Baik, allazina yuqimuna as-salah, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Orang-orang yang mendirikan sembahyang itu tanda orang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada kami rezekikan kepada mereka infak. Itu saya sebut tadi, tanda orang beriman ialah apa yang kami rezekikan, kata Allah. Apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki, dia infak, dia belanja. Dia belanja. Lawan pada belanja ni kikir, bakhil. Bakhil hukum dia haram. Bakhil hukum dia haram. Kedekut, mana kedekut pahit, mana kedekut yang sampai tahap tak belanja harta. Ada kadang-kadang setengah orang dia cari harta, tetapi kekayaan tu tak apa benda dia buat, dia simpan, tapi dia tak belanja, dia kedekut, dia hanya guna untuk diri dia sikit-sikit gitu je. Kadang-kadang ada orang saya pernah jumpa, cerita lama lah, pernah dengar cerita satu kes, dia ni orang kaya sungguh lah, ada harta banyak, ada orang panggil nisbahnya macam kapal laut gedung darat lah, maknanya kaya sungguh, banyak harta. Tetapi dia makan di rumah dia tu, makan ikan kering, telur goreng gitu je. Anak isteri dia pucat muka-muka anak isteri, tak cukup zat, maknanya kalau dia susah tu menasabah lah. Ni harta dia banyak, billionaire, tetapi punyalah kedekut. Tuhan lah tahu. Pergi kedai kopi pun bawa kopi di rumah, sekali dengan gula, order air suam 20 sen je. Kalau ada kopi mungkin kena bayar RM1 lebih, tapi nak sebutnya kedekut. Ada beli kereta, mahal kereta, tapi simpan dalam garaj, tak guna. Jalan kaki. Bila guna? Waktu-waktu tertentu je, waktu mungkin perjalanan jauh yang memaksa, baru nak guna. Kalau saya saja nak pergi kedai nak bawa kereta, tak rela naik basikal. Ini kedekut. Tahap kedekut ni, dia telah jadi hamba kepada harta. Allahu Akbar. Kita sepatutnya handle harta, cari harta untuk kita guna, cari harta untuk manfaat kita dan ummah. Bukan kita menjadi hamba kepada harta. Orang yang bekerja siang malam kumpul harta, tapi kedekut untuk belanja ni, jadi hamba kepada harta. Harta yang menguasai dia, harta yang mengikat diri dia, harta yang telah handle diri dia ataupun urus diri dia, bukan dia yang urus harta. Wala'iyadzubillah. Jangan jadi hamba dinar, jangan jadi hamba dirham, jangan jadi hamba ringgit. Tetapi biarlah harta tu menjadi hamba kita, iaitu kita yang agih. Sebab tu Sayyidina Ali pernah saya baca dalam satu tarikh sejarah pasal cerita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni, dia pernah sebut, dia kata, ya dunya ghirri ghairi, hey dunia, kalau kamu nak tipu aku, kalau kamu nak menipu, tipulah orang lain, jangan tipu aku. Kau tak akan boleh tipu aku, dia kata. Jadi bila orang tanya kenapa, antara kata-kata hikmah lah, orang tanya macam mana cara Sayyidina Ali mengurus dunia ni, dia kata dunia ni letak dalam tapak tangan. Dunia letak dalam tangan, jangan letak dalam hati. Sebab kalau dunia kita letak dalam hati, nak cabut payah. Dia dah jadi cinta dunia. Cinta dunia ni penyakit yang paling dibimbangi oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada penyakit-penyakit lain. Penyakit apa ni? Penyakit al-wahnu. Ni wabak juga ni. Wabak yang sangat bahaya. Wabak yang boleh melumpuhkan dan mematikan spiritual kita. Penyakit al-wahnu. Sahabat mari tanya Nabi, mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang dikatakan dengan al-wahnu itu? Jawab Nabi SAW, al-wahnu itu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kemati, benci kemati. Jadi itu orang yang kena penyakit wahan. Wabak ni atau penyakit ni sangat bahaya. Mari cinta dunia, habis dia jadi lupa akhirat. Dia lupa Allah sebab dia sudah cinta dunia. Hidup dia, orientasi dia, semua dunia. Dia lupa akhirat. Dia tak peduli akhirat. Pada dia, dunia segala-galanya. Jadi ini adalah satu
satu fenomena yang tak sepatutnya berlaku di kalangan kita, sebab orang beriman dia mesti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maknanya harta yang kami rezeki itu dia belanja, dia urus, dia tadbir harta itu supaya dia berlaku aliran tunai itu di kalangan umat Islam untuk membina ekonomi umat Islam. Barulah umat Islam bangkit menjadi umat yang hebat. Sebab urusan hidup di atas muka bumi ini bukan mengenai kita seorang, tetapi ummah. Sebab kita tak boleh hidup seorang diri. Kita tak nak peduli orang lain. Kita nak hidup kita je. Kita nak kaya seorang. Tak boleh. Sebab kita nak buat apa kaya seorang? Mana boleh. Nak beli kereta. Kereta perlu kepada syarikat pengeluar kereta. Syarikat pengeluar kereta perlukan komponen-komponen kereta. Komponen-komponen kereta perlukan bahan mentah. Bahan mentah perlu kepada petani. Jadi dia melarat. Kita nak pakai kain baju selai ni pun, dia mari daripada penanam kapas. Penanam kapas. Daripada kapas itulah akhirnya ditenun menjadi kain apa semua sekali. Jadi nak sebutnya ialah kita saling memerlukan. Hubungan manusia ni hubungan ijtimai, hubungan kemasyarakatan. Dia tak boleh hidup seorang. Jadi kita tak betul pandangan kita. Kita nak kaya, kita nak abaikan orang lain, tak boleh. Dia mesti memberikan hak kepada orang lain supaya berlaku takaful. Itu yang dikata takaful, berimbang di kalangan umat Islam khasnya. Kita orang yang beriman, dan saat kita puasa ni kan, di saat kita puasa ni antara perkara hikmah yang kita nak lahirkan daripada ibadah puasa ialah supaya kita merasai takaful, imbangan dengan orang lain. Contoh, kita lapar. Walaupun kita kaya, kita ada duit, kita boleh beli makanan anytime, tapi dengan puasa tak boleh makan. Tak boleh makan di waktu siang, daripada pagi lepas terbit fajar shadiq sampailah tenggelam matahari waktu maghrib. Tak boleh kita makan dan minum. Tahan diri daripada makan dan minum. Maka kita lapar. Jadi dia nak ajak kita supaya ingat, ini dia akibat orang lapar. Ni dia rasa orang lapar. Ni kita baru lapar sehari. Malam nanti kita boleh makan mewah-mewah. Dengan mertabaknya, dengan kuihnya, dengan nasinya lagi, dengan air buahnya lagi. Macam-macam juadah atas meja. Jadi pesta makanan pula kita waktu kita berbuka puasa. Sebahagian di kalangan umat Islam begitu cara dia. Jadi tak capai objektif. Sedangkan puasa tu sebenarnya nak suruh kita ingat di sana ada orang lapar. Mereka tu bukan saja puasa lapar pada waktu siang hari, malam waktu berbuka nanti pun lapar lagi. Hanya ada sedikit kurma barangkali ataupun sedikit juadah yang diberikan sumbangan ataupun hasil daripada kerja kuat dia, dapat sikit berjimat untuk keluarga. Mereka ringkas saja makan, lebih kurang. Mereka dalam keadaan lapar. Sepanjang tahun mereka lapar. Sepanjang masa mereka lapar. Mengikat perut sebahagiannya. Jadi kita ni hanya lapar sekejap. Jadi masa lapar tu dia nak suruh kita imbang, ingat balik. Oh, di sana ada orang lapar. Oh, macam ni rasanya lapar. Dia akhir sekali dia mari rasa nak menyumbang. Sebab tu kita tengok Ramadan ni memang ramai orang suka menyumbang. Kalau mari Ramadan ni pun tak menyumbang juga memang degil sungguh lah. Degil sungguh lah. Degil berganda, degil murakab dia panggil. Degil murakab. Degil murakab ni maknanya sepatutnya dah mari bulan Ramadan ni, dia mari rasa nak beramal, dia mari rasa nak belanja, dia mari rasa nak bertakaful dengan umat Islam yang lain, dia mari rasa nak menyumbang kepada orang yang memerlukan, dia mari rasa nak baca Quran, dia mari rasa nak bertambah ibadat dia. Tiba-tiba mari Ramadan tak tambah segala-galanya, lebih kurang ada je. Maknanya ni memang degil lah, degil. Nak tunggu Allah nak buat program macam mana, nak tunggu Allah bagi aktiviti macam mana, suasana macam mana supaya mari timbul rasa nak menyumbang, rasa nak membantu orang yang lapar. Dah dalam keadaan Ramadan pun dia tak mari perasaan macam tu. Beratlah. Jadi insya-Allah. Jadi orang beriman, dia mari Ramadan ni dia akan tambah segala kesedaran dia, keinsafan dia. Dia mari secara automatik. Sebab tu Ramadan ni bagi orang beriman dia jadi pesta ibadah, bukan pesta juadah, dia pesta ibadah. Dan dia memperbanyakkan ibadat-ibadat dia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Termasuklah infak-infak kepada mereka yang memerlukan. Sebab wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang beriman itu ialah antara sebahagian daripada apa yang diberikan rezeki oleh Allah, belanja. Bukan suruh belanja semua pun, sebahagian daripada harta yang kita beri pada orang yang memerlukan. Ulaika humul mu'minuna haqqah. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman maknanya. Mereka itulah orang-orang yang imannya adalah iman yang sebenar-benarnya.
Itu iman yang betul, iman yang sempurna. Sebab ada iman yang acah-acah. Ada orang mengaku beriman tapi iman dia iman acah-acah, iman bajet apa panggil budak-budak sekarang, bajet poyo gitu kan. Dia berasa dia beriman. Dia berasa dia beriman. Allah Taala tak iktiraf dia beriman. Dia berasa dia beriman tapi iman dia iman yang komang sepanah lah kata orang Terengganu. Iman yang terlalu rapuh, iman yang terlalu nipis, iman yang terlalu fragile, maknanya begitu. Jadi iman macam ni iman yang tak menambah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman yang sebenar-benar, yang yakin kepada Allah, yakin pada janji Allah, yakin pada pertemuan dengan Allah di hari akhir esok, ialah iman yang mendorong seseorang itu untuk mengabdikan diri kepada Allah, melipat gandakan sumbangan dia, menambah ibadat dan sebagainya. Itu makna iman yang sebenar. Bagi orang yang macam ini, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka darjat di sisi Tuhan mereka yang begitu tinggi, wa maghfiratun, dan Allah bagi keampunan. Darjat pun meningkat, keampunan pun dapat. Syarat kita nak masuk syurga, kita mesti dapat keampunan daripada Allah. Tak boleh masuk syurga dengan penuh dosa, bawa bagasi dosa yang banyak nak masuk syurga Allah, tarik berkago-kago dosa, lepas tu nak ke mana? Nak ke syurga Allah. Mana boleh? Tak lepas kita. Syurga ni bukan untuk pendosa, syurga ni untuk orang yang maghfur, orang yang diampunkan dosanya. Kita memang ada dosa dengan sifat kita sebagai manusia biasa, tak lepas daripada salah dosa, tetapi kita kena bertaubat, kita kena mohon ampun. Jangan mengekalkan dosa tersebut. Ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, meminimalkan terjebak dalam kancah dosa ini. Jadi caranya ialah dengan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman ni, Allah Taala bagi keampunan kepada dia dengan sebab dia mentaati Allah. Dan dia bertaubat. Biasa orang beriman dia akan banyak bertaubat lah. Nabi sendiri pun 70 kali sehari, setengah riwayat sebut beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula kita yang tidak maksum. Jadi min babil aula lah, kita kena memperbanyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa dan salah silap kita selama ini. Jadi itu sifat orang beriman. Dan dengan iman itu, dengan aktiviti ibadat yang dia buat, baca Quran, beri infak apa semua, lahum darajat, bagi dia ada peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia darjat ni yang paling tinggi Nabi. Kemudian orang-orang yang soleh, syuhada apa semua, syuhada, solehin, begitulah dia punya level-level ataupun darjat-darjat manusia di sisi Allah, bergantung pada iman, bukan warna kulit, bukan harta pangkat, bukan pengaruh dan juga kedudukan. Yang menjadi level di sisi Allah ialah bergantung kepada darjat mereka, bergantung kepada pengabdian diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian diampunkan oleh Allah, wa rizqun karim, dan dilimpahkan kurnia yang begitu banyak, rezeki yang begitu mulia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang infak ni menyebabkan dia makin murah rezeki. Percayalah. Orang yang suka menderma, suka memberi sumbangan, suka memberi infak adalah antara orang yang paling murah rezeki dia. Saya ada kawan seorang. Dia dulu meniaga kedai makan. Kecil je kedai dia, gerai je. 2 zinc je dia punya atap. 2 keping zinc. Kecil je kedai. Jual nasi kabu, jual goreng pisang gitu. Tapi dia ni suka menderma. Pantang ada orang susah sikit, dia pun taklah banyak mana pendapatan pun, jual nasi lemak pagi-pagi jual, tapi dia suka menderma, suka memberi infak, belanja sana belanja sini. Akhirnya Allah Taala bagi lipat ganda. Hari ni sampai ada restoran besar, lepas tu ada hardware, kemudian dia ada macam-macam lah projek dia buat, konsultan apa nama ni, kontraktor dia tu, banyaklah dia punya projek dia je. Allah Ta'ala bagi rezeki. Dan dia masih terus menyumbang. Dia suka menyumbang. Suka menyumbang pada perjuangan Islam, suka memberi sumbangan pada fakir miskin, suka menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Jadi orang-orang yang suka menyumbang ni, Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia. Bertambah rezeki. Sebab itu, dalam Al-Quran pun sebut, setiap rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni, dia akan tambah. Contohnya Allah sebut, Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah boleh lihat dalam ayat 261. Allah kata perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah.
Sama ada infak wajib, zakat di bawah tanggungan kita, ataupun infak sunat. Sama je. Orang yang membelanjakan harta di jalan Allah ni, kamasali habbah, sebagaimana perumpamaan dia kata Allah, sebagaimana satu biji benih. Ini bukan perumpamaan para pujangga, ini bukan perumpamaan para hukama, ini bukan perumpamaan para solihin, alim ulama, ini perumpamaan daripada Allah. Allah umpamakan. Maknanya itulah realiti dia. Siapa-siapa yang belanja, satu harta dia belanja seperti satu biji benih, ambatat sab'a sanabil. Daripada satu tadi dia tumbuh 7 cabang. Daripada satu biji benih dia bercambah jadi 7 cabang. Dan fi kulli sumbulatin, tiap-tiap satu cabang itu mi'atu habbah, dia pecah pula, dia cambah lagi 100 biji benih. Maknanya kalau kita nak kira matematikal lah, dari segi matematiknya, macam 700 kali ganda. Satu biji benih keluar 7 cabang. Tiap-tiap satu cabang dia akan keluar 100 lagi daripada tiap-tiap satu cabang. Maknanya 700 kali ganda atas satu sumbangan kita ataupun infak kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, banyaknya. Dah kalau kita bagi 1000 dapat 700,000 gitu. Apa yang banyaknya pada Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan mengganda-gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kaya. Ada orang dia kata, kalau derma banyak-banyak Allah Taala nak bagi banyak-banyak, betul. Kalau ramai manusia menderma, mampu ke Tuhan bagi? Kurang ajar punya ayat. Mana boleh kata begitu pada Allah? Allah Taala Maha luas pembendaharaan dia, Maha Kaya. Jadi siapa saja yang menderma, banyak mana pun dia derma, Allah Taala akan ganti lipat ganda segala usaha-usaha dia. Jadi jangan bimbang tu. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pembendaharaannya, Maha luas ilmunya, Maha mengetahui apa semua sekali atas niat yang dilakukan. Sebab kadang-kadang ada orang derma banyak tapi tak ikhlas, rugi, kosong, nilai dia kosong. Sebab innamal a'malu binniyat, amalan berdasar pada niat. Jadi kalau niat itu kosong, niat itu bukan kerana Allah, walau juta dia bagi, kosong. Tapi kalau dia sumbang ada RM1 je, RM2 saja, RM5 saja, maka niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, atas kemampuan yang dia ada. Dia gaji pun 100, 200, 500, 1000. Jadi inilah mampu dia bagi. Banyak dapat pahala daripada Allah dengan sebab ikhlas. Begitu. Jadi itulah lebih kurang pagi ni cerita sikit pasal zakat dan infak sempena Ramadan. Jangan lupa tu dekat nak raya nanti, waktu yang paling wajib, waktu yang sangat wajib dah tu, sebelum menjelang 1 Syawal, mesti kita kena settlekan zakat. Jangan sampai kita sebelum selesai semayang raya tu settle dulu zakat. Jadi kalau bimbang takut terlajak, terlupa, boleh bayar daripada sekarang, tak apa. Zakat fitrah. Zakat fitrah ni per individu, per kepala. Jadi bayar tu pada siapa? Saya sebut awal tadi, sama ada kepada pihak berkuasa kerajaan negeri, ataupun orang tanya, boleh tak bagi direct kepada asnaf? Nak direct bagi asnaf, kalau tanya saya, pendapat saya, pandangan saya dari segi hukum fiqh, zakatnya sah. Dan boleh jadi ada kalanya dia jadi afdal. Umpamanya kalau kita bagi pada pihak kerajaan ambil masa, dia nak proses. Tak nafikan, memang itu terpaksa dihadapi. Dia ambil masa proses. Lepas tu dia akan agih pula lepas raya nanti dia akan agih pada orang ramai. Boleh jadi di sebelah rumah kita tak ada jiran. Ada jiran kita. Jiran kita ni dia miskin. Dia miskin dan dia tahu kita ada duit. Dalam hati dia menanti-nanti dia kalau duit zakat kita sampai ke dia. Tahu-tahu tak sampai-sampai. Yang kitanya bayar zakat, boleh jadi bayar pada kerajaan, tapi kerajaan ambil masa. Satu hal, kamu dia mungkin kerajaan tu dia ada senarai nama dia, mungkin jiran kita ni tak termasuk dalam senarai tersebut sebagai contoh. Jadi kita nak daftar pula nama dia apa semua, makan masa. Sedangkan mungkin dia perlukan duit raya, dia perlukan baju raya, dia perlukan makanan untuk raya. Jadi boleh tak kita bagi direct je? Boleh hukum dia. Boleh hukum, tak ada masalah. Sah zakat itu. Dan boleh jadi itu lebih afdal sebab dia tepat kepada sasaran dan yang sangat pada detik dan waktu yang sangat memerlukan. Namun secara umumnya nak bayar zakat pada pihak berkewajipan itu adalah suatu yang yang perlu dipatuhi berdasarkan kepada pentadbiran dan pengurusan perintah kerajaan negeri. Sebab kalau semua pilih masing-masing nak bagi pada asnaf, jadi takut nanti ada pula ada juga kelemahan dia. Nanti kita nampak asnaf sebelah rumah kita je, asnaf lain. Jadi kita tak tahu. Jadi kalau kerajaan ni dia ada pemantauan dia ada agensi-agensi dia. Jadi begitulah. Jadi
pada saya dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Jangan terlalu rigid. Oh, mesti wajib bayar pada kerajaan. Kalau bayar pada orang lain tak sah. Jangan sampai buat hukum macam tu. Saya punya pandangan beri pada direct pada asnaf pun hukum dia sah. Gitu. Baik, jadi sebagai akhirnya saya ucap terima kasih banyak kepada pihak penganjur, iaitu tim Du'afa Sejahtera. Dan Du'afa Sejahtera ni saya boleh minta sahabat saya Ustaz Muhammad Amin boleh maklumkan di ruangan komen itu untuk nyatakan apa nama ni, yang pertama proses untuk kita menyalurkan dana. Mungkin ada nombor akaun dia ataupun bagaimana cara untuk kita menyalurkan dana kepada tim Du'afa Sejahtera ini. Kerana Du'afa Sejahtera ni, kalau kita tengok dalam Facebook dia, memang banyaklah aktiviti-aktiviti kebajikan yang dilakukan untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi insya-Allah sumbangan kita tu sampai. Dan dia adalah sebuah NGO ataupun satu tim yang memang kita yakini berautoriti dan juga beramanah dengan tanggungjawab dia untuk menggunakan dana yang kita salurkan itu sampai kepada orang yang memerlukan, insya-Allah. Jadi boleh rujuk pada ruangan komen dalam Facebook Du'afa Sejahtera, ataupun mungkin ada orang panggil promosi tertentu secara rasmi yang dimuat naik dalam Facebook Du'afa Sejahtera tu, boleh pergi pada Facebook Du'afa Sejahtera untuk lihat bagaimana cara aktiviti mereka lakukan, ke mana mereka nak salurkan dana, untuk keperluan apa mereka perlukan dana, dan kita yang nak menyalur ni nak salur kepada siapa dan bagaimana. Jadi ada nombor akaun dia, ada individu yang boleh kita hubungi untuk mendapatkan keterangan lanjut. Mungkin juga ada orang nak sign cek, nak bagi cek, nak jumpa pihak Du'afa Sejahtera, tu boleh dapatkan nombor kontak dalam apa pengumuman ataupun promosi ataupun pengisytiharan daripada pihak Du'afa Sejahtera. Jadi saya harap semua sahabat-sahabat dapat meningkatkan sumbangan kita, meningkatkan sumbangan kita supaya insya-Allah Ramadan ini tidak membazirkan masa kita dan tidak mensia-siakan waktu kita, tetapi menyebabkan kita sentiasa mendapat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, keampunan daripada Allah dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya juga ambil kesempatan untuk mohon sahabat-sahabat sekalian mendoakan saya dan juga mendoakan ahli keluarga saya supaya sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Islam ini dan diberikan keafiatan, kesejahteraan daripada musibah, sakit dan sebagainya, supaya kami semua sihat-sihat saja, supaya dapat melangsungkan kerja-kerja amal Islami kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang saya sangat memerlukan doa-doa daripada sahabat-sahabat sekalian, insan yang saleh, insan yang mukhlisin, dan juga semualah sahabat-sahabat rakan-rakan Facebook, sama ada Facebook Du'afa Sejahtera ataupun Facebook saya sendiri. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada waktu yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.